ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحبهم ويحبونه. Dia, yakni Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. Maksudnya, katakanlah, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, kekayaan, yakni wang, harta benda kamu yang kamu perolehi, perniagaan yang kamu khawatiri kerugian, dan tempat tinggal, yakni rumah-rumah yang kamu sukai. Jika semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kamu sukai daripada berjuang pada jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah 24. Sabda Nabi SAW, tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Persoalannya, adakah kita sedang dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lain, termasuk lebih daripada cinta akan diri kita sendiri? Buah langsat di hujung galah, jatuh sebiji ke dalam perigi. Syukur kita kepada Allah dapat bertemu sekali lagi. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan majlis cinta Allah, pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai PJJ, pengajian jarak jauh, perguruan jarak jauh, perkongsian jarak jauh yang sepatutnya untuk Surau Sungai Kerang pada hari ini Rabu 22 April. Perkongsian kita ini sudah sampai kali yang ke-50, tahun yang ke-7. Kita masih arahan kitab cinta Allah bagi kali yang ke-11. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, sepanjang PKP ini merupakan kali kedua kita live sebagai gantian ataupun sebagai meneruskan pengajian di Surau Sungai Kerang. Orang yang rohaninya tidak terkurung, dia akan berasa banyak lapang walaupun dia sedang terkurung. Orang yang rohaninya terkurung, dia akan berasa banyak sempit walaupun ketika dia tidak terkurung. Apatah lagi ketika dia sedang terkurung, lagi berganda-gandalah sempitnya. Ya, ahlan wa sahlan Tuan Hafiz kita dengan pantunnya tanam pinang rapat-rapat. Jadi berdasarkan situasi semasa, nampaknya PKP ini insya-Allah akan dikendurkan secara bertahap, sikit demi sedikit. Cuma kita kena faham dan kena sedar bahawa kita hanya boleh mendapatkan suasana hidup yang sebenar sebagaimana sebelum wabak Covid ini hanya setelah vaksinnya terhasil, setelah vaksinnya tercipta. Selamat datang Mira Adira. Selagi kita belum dapat vaksinnya, walaupun dilonggarkan ataupun ditarik balik PKP ini, kita memang kena hidup dengan kebiasaan yang baru. Tak sama macam dulu. Maksudnya tak sebebas dulu juga. Dah tercipta vaksinnya nanti, barulah kod-kod kita boleh bebas macam dulu.
Itu pun sekiranya vaksinnya kita berjaya hasilkan. Manalah tahu dengan kuasa Allah tak dapat dihasilkan oleh manusia. Katakanlah tak berjaya dihasilkan oleh manusia. Artinya, kita memang akan hidup dengan kebiasaan yang baharu ni sampai bila-bila. Jadi, sama-samalah kita berdoa dan usaha mengikut bidang kita agar Allah hilangkan wabak ini daripada buminya ini. Atas sebab itu juga, maka kita meneruskan pengajian-pengajian yang selama ini memang kita buat. Katakanlah tak berjaya dihasilkan vaksinnya, kita kena terus berada dalam PKP sampai bila-bila. Takkanlah segala usaha dakwah dan tarbiyah ini kita nak hentikan. Mau tak mau kita kena buat lah. Dahlah sekarang ini zaman di mana ilmu-ilmu diangkat daripada dada-dada manusia dengan matinya para ulama. Takkanlah kita pula nak diangkat daripada dada kita, daripada dada-dada manusia. Mau tak mau memang kita kena buat. Kena buat proses sejarah PJJ ini. Tuan-tuan yang dimuliakan, selamat datang Ajul Amsyar. Tahun ini, kalau mengikut zodiak Cina, kalender Cina, merupakan tahun tikus. Dari satu sudut lah, nampak kita memang nak macam tikus pun. Kita kena bersembunyi dalam tempat tinggal kita. Kita kena menjauh daripada orang, kena jaga jarak. Kita kena hidup dalam kewaspadaan. Kalau kita keluar pun untuk mencari makan, kita simpan makanan di tempat kita. Jadi dari satu sudut memang seakan-akan macam tikus. Tak apalah, kita harap keadaan ini sementara saja. Sekarang, jika ditanya, negara manakah yang paling banyak terkesan dengan ujian, dengan musibah COVID-19 ini? Jadi rata-rata orang akan jawab Amerika Syarikat. Memang benarlah. Kerana di Amerika Syarikat setakat ini lebih 800,000 orang yang telah kena, dan 45,000 orang sudah meninggal dunia. Ini paling tinggi lah. Awal-awal dulu di China, tapi China sampai setakat ini 83,000 orang yang kena, 4,600 orang meninggal dunia. Tapi kalau kita teliti dari segi sempadan geografi ya, antara China, Amerika Syarikat dan juga Eropah, sebenarnya Eropah yang paling teruk. Ini berdasarkan data-data yang sempat saya contenglah sebentar tadi. Sekiranya kita tersilap, saya mohon banyak-banyak maaf lah. Dan boleh diabaikanlah kalau tersilap. Sebenarnya ketiga-tiga wilayah ini, yakni China, Amerika Syarikat dan Eropah ni, keluasan dia lebih kurang sama besar. Kita banyak tengok Eropah ni sebagai negara-negara. Kita sebut di Germany begini keadaan dia, di Netherlands begini statistik dia, di United Kingdom begini keadaan dia. Kita tak tengok sebagai Europe, sebab besarnya lebih kurang antara China, Amerika dan Eropah. Di Eropah ni, kalau kita campur-campur lah, rasanya dah lebih 1 juta orang. Lebih 1 juta orang. Eropah paling terkesan. Allah, memang semua ini membuatkan kita lebih takut akan Allah dan lebih harap kepadanya lah. Jadi kita sedia maklum, ubat dan vaksin untuk tubuh badan kita ini memang sangat penting untuk kesihatan kita dalam hayat kita di dunia ini. Yang mungkin kita nak guna badan kita ini, kenderaan kita ini, tunggangan kita ini, tumpangan kita ini dalam tempoh masa 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun kalau umur panjang. Dan ubat dan vaksin antivirus untuk qalbu, iaitu diri kita yang rohani, yang itu adalah lebih penting. Kerana itu untuk kesihatan kita nun di akhirat sana. Dan kesihatan di akhirat itu adalah untuk selama-lamanya.
Jadi kita kembali kepada kitab kita. Para penonton, para pendengar yang saya kasihi sekalian, manusia berkumpul bersama-sama di satu-satu tempat atas maksud-maksud yang tertentu, atas tujuan-tujuan tertentu. Ada orang yang berkumpul kerana kebaikan dan ada yang berkumpul atas maksud-maksud yang tidak baik. Berkumpul atas maksud kebaikan, contohnya kerana berkumpul atas persamaan hobi, kerana pertalian persaudaraan, kerana wang, kerana peluang-peluang perniagaan, kerana hiburan yang dibenarkan, kerana kita sekampung, kerana satu sekolah, kerana satu tempat kerja, kerana kekuasaan dan sebagainya. Ini bagus. Tapi malam ini kita berkumpul walaupun secara jarak jauh atas maksud yang sangat mulia, iaitu kerana cinta akan Allah. Sudah semestinya lah kita membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih kita. Dalam sekian banyak maksud perkumpulan, inilah maksud yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, selamat datang kepada Muhammad Asfirmansyah. Jadi para penonton, para pendengar yang saya kasihi sekalian, ya, tak lama dah kita nak sambut bulan Ramadan. Bila kita sebut Ramadan ni, kita terus teringat akan puasa. Kalau sebelum ini, kalau sebut Ramadan, mungkin ramai juga yang lebih teringat akan bazar. Bazar Ramadan, tapi tahun ini mungkin tak ada. Menjelang Ramadan ini, banyaklah kitab-kitab dan buku-buku yang kita buka dan kita ulang kaji. Khususnya bab puasa. Alangkah bagusnya jika kali ini kita buka kitab rahsia puasa. Yang belum pernah, cuba buka, cuba belajar. Yang sudah pernah, ulang kaji. Kitab rahsia puasa ini ada dalam kitab Ihya inilah. Jadi nama pun rahsia, tentu ada hal-hal yang bernilai tambah, yang biasanya tak terdapat dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, dalam perbincangan-perbincangan bab puasa yang lain. Yang mampu baca sendiri silakan. Yang tak mampu, mesej lah kepada asatizah yang selalu kita ikuti. Kita mintalah jasa baik mereka ajarkan kita secara online, secara live, secara rakaman ke, akan kitab rahsia puasa yang terdapat dalam kitab Ihya ini. Kalau sekarang kita tak buka, bila lagi nak buka? Tambah-tambah tengah musim cuti ni, cantiklah. Kita asyik duk ulang kaji kitab bab puasa ni, jadi kita upgrade. Tahun ini kalau boleh upgrade, ulang kaji rahsia puasa. Kitab Ihya ini antara keunikannya, banyaklah keunikannya. Antara yang kita nak sentuh malam ini, satu, isi-isi pentingnya Imam Al-Ghazali yang tulis, dan huraiannya Imam Ghazali juga yang tulis. Ulama-ulama lain cuma panjangkan saja apa isi dan juga huraian. Mereka cuma panjangkan, cuma menjelaskan apa yang Imam Ghazali telah hurai. Jadi dari segi huraiannya tepat, bukan kata tepat pun, hampir-hampir tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Boleh saja kalau Imam Al-Ghazali dia nak letak isi-isi penting, tak payah dia karang panjang-panjang sampai banyak-banyak jilid. Lepas tu dia tak hurai. Dia letak kalimah-kalimah yang hebat-hebat, yang handal-handal. Ulama lain hurai. Tapi apabila ulama lain hurai, dia punya huraian itu mungkin agak menjauh sikit daripada apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Ihya ini, isi-isi penting, kata-kata hikmah yang hebat-hebat pun memang banyak, dan Imam Al-Ghazali huraikan sendiri. Ulama-ulama cuma panjangkan saja. Jadi huraian dia itu tak jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kitab Ihya ini, dia merupakan kitab yang paling banyak, yang paling besar, yang paling dalam menghuraikan kholbunya Nabi Muhammad SAW.
Dia paling banyak menghuraikan tentang hatinya Nabi, tentang jiwanya Nabi. Ada kitab-kitab dan buku-buku yang lain yang menghuraikan sejarah Nabi, sirah Nabi. Ada yang menghuraikan amal ibadah Nabi. Ada yang mengumpul dan menghuraikan hadis-hadis Nabi. Ada yang menghuraikan, menceritakan tentang keluarga keturunan Nabi. Ada yang menghuraikan tentang perang Nabi dan sebagainya. Politiknya, ekonominya. Tetapi kitab Ihya ini insya-Allah merupakan kitab yang paling utama dalam menghuraikan hatinya Nabi. Jadi kalau kita nak faham dengan sebanyak mungkin akan khalbunya Nabi, tidak syak lagi kitab Ihya inilah tempatnya insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya Tuan Hafiz kita, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Imbasan pengajian sebelum ini, kita imbas sikit. Sambil kita bawa terus pelajaran untuk malam ini. Dalam kuliah yang lepas, antara persoalan penting yang kita jawab, ada orang yang tidak mengerjakan solat fardu sebagaimana solat fardu arus perdana, sebagaimana yang kita nampak orang duk buat, atas alasan mereka belum makrifah. Mereka belum makrifatullah, mereka belum mengenal akan Allah, maka mereka tidak melakukan solat sedemikian. Kononnya, jika kita tidak kenal akan Allah, tidak makrifatullah, takut-takut nanti tersalah sembah. Apabila dah tersalah sembah, kita mungkin akan menyekutukan dan mensyirikkan Allah. Dah tersembah selain Allah. Nanti bila dah kenal, dah makrifat, barulah boleh sembahyang, barulah boleh solat sebagaimana solat orang lain. Yang tu sudah kita jawab. Huraian panjangnya dalam kuliah sebelum inilah. Tuan-tuan boleh dengar balik, boleh tonton semula. Kerana kuliah kita di Surau Sungai Kerang ini, daripada siri yang nombor 1 sampai 49 semua ada di dalam YouTube. InsyaAllah yang malam ini pun kita akan upload kemudian. Ada golongan yang meyakini bahawa solat fardu ini amalan hati sahaja, bukan amalan anggota badan. Yang ni pun sudah kita jawab. Ada pula golongan yang mendakwa sudah tidak perlu solat sebagaimana solat arus perdana, kerana mereka sudah mencapai makrifah dan sudah mencapai al-yaqin. Dah sampai satu level langit-langit ini, maka mereka ni tak perlu solat lagi. Benarkah begitu? Pun sudah kita jelaskan. Ada pula yang mendakwa bahawa solat wusta bukanlah salah satu daripada 5 solat fardu arus perdana. Benarkah begitu? Sudah kita jelaskan. Ada juga yang mengatakan solat wusta itu artinya solat yang di tengah-tengah. Apa benda yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah itu ialah hati, bukannya pusat, kan? Hati. Maka solat wusta itu ialah solat hati. Benarkah? Sudah kita jelaskan. Ada juga yang berpandangan solat fardu hanya ada 3 waktu sahaja. Solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Solat zuhur dan asar tak ada, kerana tak disebutkan dalam Quran. Benarkah? Sudah kita huraikan. Jadi nak tahu jawapan-jawapannya, boleh kita imbas kembalilah yang kuliah kita yang lepas. Seterusnya, asas untuk menguatkan makrifah dan cinta. Kita ni dah ada makrifah sikit-sikit, kita ada cinta sikit-sikit dah. Macam mana cara nak menguatkan? Nak menguatkan dia ni, kita mestilah berusaha untuk membersihkan halaman hati kita daripada semak samun dan juga lalang-lalang keduniaan. Kena suci, bersihkan daripada itu semua. Jadi setelah halaman hati kita ni bersih, barulah sesuai untuk kita semai benih pokok makrifah dan juga benih pokok cinta. Selamat datang juga kepada Al-Fadil Tuan Said, Al-Fadil Tuan Firdaus dan Al-Fadil Tuan Hidir. Jadi barulah pokok-pokok makrifah dan cinta ni sesuai untuk kita tanam. Kalau tidak, nak tanam macam mana? Penuh dengan semak samun, kan? Jadi macam itulah juga hati kita. Kita kena bersihkan hati kita ini sebersih mungkin
semampu kita untuk mengeluarkan semak samun keduniaan tadi, belukar-belukar sampah sarap keduniaan, barulah sesuai untuk kita suburkan tunas ma'rifah dan tunas mahabbah tadi. Bukan kata keduniaan ni tak boleh ambil langsung, ambillah yang selayaknya. Tapi jangan sampai kita terpesona, sampai terlalu terkejar-kejar, sampai kebesaran dunia itu masuk ke dalam diri kita, sampai akan sangat berpengaruh kepada kita. Orang yang kuat keduniaan dalam diri dia ini, nanti bila nak mati jadi susah, sebab dia tak mau lepaskan keduniaan itu. Jadi nak mudah meninggal dunia, salah satu caranya awal-awal kita keluarkan keduniaan itu daripada diri kita. Tak boleh keluar semua, keluarkan banyak, biar tinggal sikit saja. Jadi malaikat nak tarik keluar keduniaan itu nanti, insya-Allah mudah. Baik Tuan Abdul Rahman, insya-Allah selepas live ini memang kita akan usaha upload ke YouTube juga. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih banyak-banyak. Untuk meningkatkan lagi ma'rifah dan cinta, Imam Al-Ghazali menulis, dan tidak sampai kepada ma'rifah ini sesudah terputusnya segala gangguan duniawi pada hati, selain dengan fikiran yang bersih, ingatan, yakni zikir yang berterusan, ingat akan Allah berterusan, kesungguhan dan bersangatan pada mencari dan memandang yang terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Maksud dia pandang dengan mata qalbu lah, bukan pandang dengan mata di kepala, ya. Selamat datang Uwais Al-Khorni juga. Memandang terus-menerus pada Allah Ta'ala, pada sifat-sifatnya, pada kerajaan langitnya. Bukan pandang pasal af'al Allah, sifat Allah saja. Nak lebih sedap lagi tu, pandang pada kerajaan dia. Dan pada makhluk-makhluknya yang lain. Bahagian kerajaan Allah dan juga makhluk-makhluknya ini dalam ilmu alam. Bukan ilmu alam geografi, ya. Ilmu alam yang kita pernah ceritakan sebelum ini. Pemahaman kita sedikit sebanyak dalam ilmu alam ini memang sangat membantu. Dan dalam kitab Cinta Allah ini juga, Imam Al-Ghazali banyak sentuh tentang ilmu alam. Cuma kita tak panjangkan, nanti akan memakan masa. Kita huraikan secara terperinci dulu dalam kuliah di Surah Sungai Nyor. Panjang kuliah dia tu. Boleh rujuk kuliah yang itulah. Tadi kita cerita tentang ingat akan Allah. Apakah jenis-jenis perlakuan melafazkan zikir? Bila ingat akan Allah ini disebut zikrullah. Jadi sekarang kita nak sentuh tentang lafaz dulu. Melafazkan zikir ini ada 3 jenis. Yang pertama, melafazkan zikir di mulut sahaja. Contohnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mulut saja. Di hatinya tidak pun. Tak berbunyi di hati, berbunyi di mulut. Itu satu jenis. Yang kedua, melafazkan di hati sahaja. Maksudnya di dalam. Dia berbunyi di dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Contoh dia macam tu lah. Berbunyi di dalam. Di mulut dia tak bunyi. Dia bunyi di dalam. Jenis yang ketiga, dia melafazkan zikir di mulut dan di hati bersama-sama. Di mulut pun berbunyi la ilaha illallah, di hati dia pun berbunyi la ilaha illallah. Ini 3 jenis. Melafazkan zikir ini belum tentu kita sedang ingat akan Allah. Belum tentu kita sedang bersama-sama dengan Allah. Belum tentu kita sedang memandang akan Allah. Dia cuma lafaz. Bagus, melafaz akan zikir sangat bagus. Sama ada di mulut atau di hati atau di kedua-duanya sekali. Tetapi melafazkan itu belum tentu bermaksud kita sedang ingat akan Allah. Golongan-golongan manusia dalam berzikir, dalam mengingat akan Allah. Tadi kita cerita tentang lafaz, sekarang kita cerita tentang ingat. Yang pertama, ada jenis manusia yang dia sedang melafazkan, sama ada di mulut ataupun di hati,
dan dia sedang ingat akan Allah. Ini jenis yang sangat bagus. Jenis yang pertama. Ya, selamat datang juga kepada Tuan Ayub Koko. Ya, jenis yang pertama, dia sedang melafaz dan sedang mengingat. Ini sangat bagus. Jenis yang kedua, dia sedang melafaz, sama ada di mulut atau di hati, tetapi tidak sedang mengingat. Yang untungnya sebab dia melafaz itulah, adalah sikit kot di sisi Allah, wallahu alam, sebab dia lafaz juga di mulut ataupun di hati ataupun di kedua-duanya, tapi fikiran dia melayang ke tempat lain. Dia tidak sedang ingat akan Allah. Jenis yang ketiga, orang ini tidak sedang melafaz, di mulut pun tidak berbunyi, di hati pun tidak berbunyi, tetapi dia sedang dalam keadaan ingat akan Allah. Ini jenis yang bagus. Yang keempat, ada orang yang dia tidak sedang melafaz dan tidak sedang mengingat. Sebut di mulut pun tidak, sebut di hati pun tidak, ingat akan Allah pun tidak. Ini jenis yang bermasalah. Jadi dalam pelajaran tasawuf sufi tariqah ini, jenis yang pertama dan ketiga itulah yang menjadi matlamat kita. Jenis yang pertama tadi, orang yang sedang menyebut, sedang melafaz, sama ada di mulut atau di hati atau di kedua-duanya, dan dia sedang ingat akan Allah. Ingat tu yang lebih penting. Jenis yang ketiga tadi, dia tidak sedang melafaz, sama ada di mulut ataupun di hati, tetapi dia sedang ingat akan Allah. Yang ni pun bagus. Seterusnya, InsyaAllah kita nak menjawab secara ringkasnya persoalan sesiapa yang mengenal Tuhannya nescaya binasa dirinya. Nampak macam bahaya ni. Bila kenal diri ni, kenal Allah ni, binasa diri. Jadi apakah maksud binasa itu? Antara maksud binasa ini sebenarnya, dia bukan bermaksud tubuh badan kita ni rosak. Bila kenal diri, kenal Allah, binasa. Rosak tak usah belajar lah lagu tu. Bukan maksud tubuh badan kita rosak. Bukan maksud kita ni jadi musnah. Bukan maksud kita ni hancur. Bukan maksud kita jadi gila, jadi bodoh dan sebagainya. Bukan yang itu. Kalau yang itu maksud dia, memang tak boleh belajar lah. Mengenal diri, mengenal Allah ni, ma'rifatullah ni tak boleh. Sebab akan jadi rosak binasa. Jadi yang dimaksudkan itu bukanlah rosak binasa yang itu. Nak faham ke sini, kita imbas sikit pelajaran syariat dan hakikat yang kita lalui dululah. Dalam kuliah kitab akidah dulu. Kita tak panjangkan, sebab nanti mau makan masa kitab cinta kita. Dari segi syariatnya memang kita fahamlah, kerja makhluk belakang. Tetapi dari segi hakikatnya, yang paling berjasa, bahkan satu-satunya yang berjasa, ialah Allah sahaja. Selain daripada Allah, tidak ada jasa langsung dari segi hakikatnya. Tetapi kita asyik nampak makhluk. Nampak makhluk yang berjasa dan nampak jasa-jasa makhluk. Padahal dari segi hakikatnya, semua jasa itu adalah jasa Allah. Tidak ada yang berjasa selain Allah. Satu-satunya yang terpuji ialah Allah. Tetapi kita asyik puji makhluk. Tiada yang berhak dipuji melainkan Allah. Dari segi hakikatnya, semua puji-pujian kena pada Allah sahaja. Pada makhluk ni tak kena langsung dari segi hakikatnya. Hakikatnya, satu-satunya yang berkuasa ialah Allah. Tetapi kita asyik nampak kuasa makhluk. Padahal semua itu adalah dengan kuasa Allah. Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Dari segi hakikatnya. Dari segi hakikatnya, satu-satunya yang ada ilmu ialah Allah. Tetapi kita asyik nampak makhluk yang berilmu. Asyik nampak ilmunya makhluk. Padahal, kesemua ilmu itu adalah dengan ilmunya Allah. Jadi, tidak ada yang berilmu selain Allah pada hakikatnya. Satu-satunya yang ada kebesaran ialah Allah. Tetapi kita asyik nampak kebesaran makhluk. Padahal, semua kebesaran adalah kebesaran Allah. Tidak ada yang besar melainkan Dia saja. Dia saja Allahu Akbar. Pada hakikatnya Dia sahaja yang ada besar.
Jadi bila kita dah mengenal diri, mengenal Allah semua ini, terhapus lenyap segala yang hak makhluk tadi itu. Jasa makhluk pun dah terhapus, hebat makhluk pun dah terhapus, segala pekerjaan makhluk pun dah terhapus. Yang tu yang katakan fana tadi, binasa tadi, itu maksud binasa. Semua dah terhapus. Yang ada hanya pada hakikatnya Allah saja. Semua jasa Allah, semua kerja Allah, semua kehendak Allah. Yang tu maksud binasa. Bukan maksud binasa tu belajar ilmu tasawuf, sufi, tarekat ini maka akan binasa diri kita. Bukan yang itu. Ini binasa ni maksud dia terfana tadi. Contoh yang selalu kita ambil. Kita terjaga pada waktu malam, kita nampak cahaya di lantai. Adakah lantai bercahaya? Tidak. Kerana lantai sekadar membalikkan cahaya daripada cermin di dinding. Kita pun pergi tengok di cermin. Adakah cermin ini mengeluarkan cahaya? Tidak juga. Kerana cermin membalikkan cahaya daripada tingkap dan terpantul ke lantai. Kita pergi ke tingkap. Adakah tingkap ini yang bercahaya? Bukan tingkap yang bercahaya, melainkan cahaya alam di luar sana yang masuk melalui tingkap, kena pada cermin, terpamir di lantai. Jadi lantai tak ada cahaya, terhapus, terfana. Cermin tak ada cahaya, terbinasa. Tingkap tak ada cahaya, terbinasa. Kemudian kita tengok pula di luar, di alam, di luar daripada rumah. Adakah alam ini bercahaya waktu malam? Tidak juga, rupa-rupanya bulan yang bercahaya. Jadi terbinasa, terfana, terhapus cahayanya alam. Yang ada cahaya bulan. Kita pun walaupun ketika itu kita tak nampak matahari, kerana matahari berada di sebelah dunia yang lain, tapi kita faham bulan itu dia tidak ada cahaya, melainkan dia pinjam cahaya daripada matahari. Maka terfana cahaya bulan tadi, yang ada cahaya matahari, walaupun kita tidak nampak matahari pada malam itu. Dan kemudian kita fikir jauh lagi, matahari ni ada kuasakah untuk bercahaya? Tidak juga. Yang sebenar-benar cahaya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada cahaya yang di lantai tadi sampai kepada cahaya matahari, terfana semua, binasa semua, terhapus semua. Yang tinggal hanyalah Allah sahaja. Allah cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ardh. Dia saja. Itu cahaya yang hakiki, yang sebenar-benar cahaya. Tu maksud binasa tadi. Jadi yang kita duk tolong orang selama hari ini, sebenarnya itu adalah Allah menolong orang dari segi hakikatnya. Binasa kerja kita tolong orang tadi. Yang selama hari ini kita rasa kita berjasa, kita seorang yang pemurah, kita seorang yang baik hati, kita seorang yang pandai. Bila kita belajar ilmu ini, maka dah kenal diri, kenal Allah, terbinasa semua itu. Kerana hanya Allah saja yang menolong orang. Hanya Allah saja yang berjasa. Hanya Allah saja yang pemurah. Hanya Allah sahaja yang baik hati. Hanya Allah saja yang pandai. Itu maksudnya bila kita belajar ilmu ini. Kenal diri, maka akan binasa diri. Kenal Allah akan binasa diri. Itu maksud dia. Lebih kurang macam itulah secara ringkasnya. Waalaikumsalam Tuan Abu Sofi. Selamat datang. Jadi terhapus lenyap segala sifat-sifat makhluk. Yang ada hanyalah sifat-sifat Allah sahaja. Terhapus lenyap segala kuasa, segala kehendak, segala kecantikan, segala kebesaran, segala penglihatan, segala pendengaran, segala pengetahuan dan lain-lain. Manakala yang ada hanyalah kuasa Allah, kehendak Allah, kecantikan Allah, kebesaran Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah dan pengetahuan Allah sahaja. Selain daripada itu, binasa belaka. Itu maksud dia. Jadi kesimpulannya, yang sebenar-benar ada hanyalah Allah. Yang sebenar-benar wujud pada hakikatnya, bukan pada syariatnya. Pada hakikatnya hanyalah Allah. Ringkasnya, dari segi hakikat disebut yang ada hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah. Kita hanya laluan kepada pekerjaan Allah. Syekh Hidir kita bagi tahu. Orang yang melihat makhluk tetapi terhenti setakat makhluk, tidak tembus sampai kepada Allah,
dia akan memuji dan memuja makhluk. Orang yang melihat makhluk dan tidak terhenti setakat makhluk, tembus sampai kepada Allah, dia akan memuji, memuja Allah. Ini Tazkirah 236. Dari segi hakikatnya, segala ilmu yang kita dapat ini Allah yang bagi. Bukan guru, bukan kitab, bukan mana-mana makhluk. Cuma dari segi syariatnya, kita diperintahkan untuk mengenang jasa. Segala gerak tubuh badan yang membawa kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini, Allah yang gerakkan atas kehendak dia. Dari segi hakikatnya, segala gerak hati, segala gerak fikiran, gerak perasaan, gerak emosi yang membawa kita kepada pemahaman ini, Allah yang buat. Segala yang kita faham daripada ilmu ini, Allah yang bagi faham. Segala amal-amal, baik amal anggota ataupun amal hati, yang kita buat setelah kita dapat ilmu ini, semua kerja Allah. Semua kerja Allah. Semuanya kerana Allah, atas kasih sayang dia yang dia bagi kat kita ni. Aku dapat belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, belajar ilmu ma'rifah, belajar ilmu mahabbah, belajar ilmu yang selanjutnya. Semuanya Allah yang bagi. Jadi kita kena berterima kasih, kena bersyukur kepada dia, kena mencintai dia sebagaimana kehendak kitab kita ini. Dan jangan ada kita mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Mesti dia yang terutama. Segala ilmu yang ada di seluruh alam ini adalah ilmu Allah. Segala pengetahuan yang ada adalah pengetahuan Allah. Segala pemahaman yang ada ni, pemahaman Allah. Segala tindakan yang berlaku dalam alam ini, tindakan Allah. Setiap gerak yang ada, gerak Allah. Segala perbuatan yang ada, perbuatan Allah. Segala af'al adalah af'al Allah. Begitulah pada hakikatnya, bukan pada syariatnya. Kena segandingkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi para penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, seterusnya dalam kitab Cinta Allah ini, Imam Al-Ghazali dia nak menyampaikan cerita tentang cinta itu, dia banyak sentuh tentang ilmu alam. Sekiranya kita membaca karya-karya Imam Al-Ghazali, kita akan nampak bahawa Imam Al-Ghazali ni, dia bukan sahaja mahir dalam ilmu agama, tetapi juga dia mahir dalam banyak ilmu yang lain. Dalam matematik, dalam geografi, dalam astronomi, dalam biologi, kebudayaan, pemerintahan, politik, siasah, dalam fizik, dalam kedoktoran, dalam sejarah, ilmu perbandingan agama, ilmu falsafah, ilmu kimia, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu haiwan dan lain-lain. Banyak yang dia mahir. Sebab itu bila dia ambil contoh tu, memang kena. Memang sedap contoh yang dia ambil. Jadi tentang ilmu alam ini kita tak cerita di sinilah. Kita ringkaskan saja kerana kita pernah buat kuliah khusus tentang ilmu alam ini. Imam Ghazali memang dia mahir akan ilmu alam ini. Dalam karya-karya dia banyak dia sentuh. Dan ilmu alam dia ini turun bersama dengan tarik yang dia bawa lah. Dengan melalui kitab Ihya, kitab-kitab lain dan juga tarikhah dia. Ilmu alam ni sebenarnya memang sangat membantu dalam perjalanan kerohanian kita. Sebab kita nak faham tentang alam-alam, kenalah ada ilmu tentang alam. Bukannya ilmu alam ini ilmu geografi. Dan 7 bahagian besar ilmu alam ni kita sebut secara ringkas. Yang pertama, ilmu tentang sebelum adanya alam. Ilmu tentang menuju adanya alam. Dan ilmu tentang awal adanya alam. Itu satu bahagian. Yang kedua, ilmu tentang penciptaan langit dan bumi dan juga yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, ilmu tentang penghuni-penghuni alam yang pelbagai spesies ini. Yang keempat, ilmu tentang edaran alam. Yang ni ilmu kita sebut ilmu falak, berada di dalam ilmu alam. Yang kelima, ilmu tentang jenis-jenis alam di sekeliling kita, yang jauh-jauh daripada kita dan yang meliputi kita pun. Ada banyak alam-alam dia. Yang keenam, ilmu tentang akhir alam dunia dan juga ilmu tentang selepas alam dunia. Yang ketujuh, ilmu tentang khalifah-khalifah alam, yakni tentang manusia. Itu ilmu alam. Itulah
wilayah yang dibicarakan dalam ilmu alam. Jadi malam ini kita ambil sikit saja yang ini tentang benda-benda langit. Benda-benda langit. Pada pandangan orang-orang zaman dahulu kala, benda-benda langit yang kita sebut sebagai planet-planet lah biasanya. Benda-benda langit lah. Benda-benda langit yang bergerak laju, yang itu mereka pandang sebagai dekat dengan bumi. Dan benda-benda langit yang bergerak lambat dikira jauh daripada bumi. Yang ini ada benarnya. Oleh sebab itu, bagi orang zaman dulu-dulu, zaman sekarang pun sama juga, yang paling dekat dengan bumi ini ialah bulan. Kerana apa? Kerana bulan ini dia selesaikan perjalanannya dengan paling cepat, iaitu 1 hari. Falak dia tu 1 hari tu siap sampai. Dia pusingan dia tu. Pusingan dia tu 1 hari sampai. Yang kedua paling dekat ialah planet Utarid, kerana dia mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Yang ketiga ialah planet Zuhrah, kerana dia mengambil masa 224 hari. Yang keempat paling dekat ialah matahari, kerana dia mengambil masa 365 hari, yakni 1 tahun. Yang kelima planet Marikh, sebab dia mengambil masa 2 tahun. Yang keenam planet Mushtari, kerana dia mengambil masa 12 tahun. Dan yang ketujuh planet Zuhal yang ada gelung tu, kerana dia ambil masa 30 tahun untuk selesaikan perjalanan dia. Dan untuk orang zaman dulu, mereka nampak sampai ke situ. Yang selepas-lepasnya tu mungkin belum lagi. Jadi di sini nak diceritakan, kita boleh mengambil pengajaran, boleh mengambil ibarat. Mana planet yang dekat dengan bumi biasanya cepat sampainya. Jadi ibarat yang kita nak ambil di sini, orang yang dekat dengan Allah, dia insya-Allah akan cepat hisapnya, akan cepat sampainya ke jannah, akan cepat sampainya kepada Allah. Siapa yang jauh daripada Allah, lambat akan sampai, lambat hisap dia, lambat masuk ke jannah. Tetapi dekat dengan Allah ini bukan bermaksud dekat dari segi tempat. Dekat dari segi ketaatan, dari segi kecintaan, dari segi kenal, dari segi ikhlas, dari segi rindu dan sebagainya. Dekat yang itu, bukan dekat dengan tempat, kerana Allah tidak terpengaruh dengan tempat, jarak, ruang dan sebagainya. Begitu juga ibarat yang kita boleh ambil, orang yang dekat dengan guru-guru, dengan ulama-ulama, biasanya dia akan cepat sampai dalam perjalanan kerohanian. Dan kita ingatkan, dekat ini bukan bermaksud dekat dari segi tempat. Bukan dekat dari segi tempat. Dan dalam menuju Allah ini, kita punya kebesaran, kita punya kecantikan, kita punya kekuatan tidak berpengaruh. Untuk dekat, untuk hampir di sisi Allah, untuk mukharrabin di sisi Allah ini, apa yang ada pada kita, cantik kita ke, kuat kita ke, tenaga kita ke, kaya kita ke, kita punya pengikut ke, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh kedekatan kita tadi itu. Ibarat yang kita ambil, kita tengok dalam 7 benda langit tadi, yang paling besar ialah planet Mushtari. Dia paling besar, tapi dia jauh. Dia jauh, dia berada di kedudukan yang ke-6. Dan kalau kita tengok, yang paling kecil ialah bulan. Kecil je, orang kecil. Dia paling hampir dengan bumi. Kalau kita lihat juga, yang paling cantik mungkin planet Zuhal. Dengan belang-belang warna dia, dengan ada hiasan cincin keliling dia. Tapi dia jauh. Dia duduk tempat yang ke-7. Kecantikan tidak berpengaruh. Dari segi pengikut, yang paling ramai pengikut, paling besar pengaruh, mungkinlah planet Mushtari. Kerana dia ada lebih daripada 60 bulan. Kita ada 1 bulan, dia ada lebih daripada 60 bulan, 60 satelit yang mengelilingi dia. Besar pengaruh dia. Tapi dia jauh kedudukan yang ke-6. Bulan kecil je, dia berada dekat. Ini ibarat yang kita boleh ambil. Jadi ilmu tentang alam ini penting.
Cuma kita jangan terlalu terjun dalam sangat, takut terabai pelajaran-pelajaran yang lebih penting. Tapi kita kena ambil tahu. Bicara yang tidak engkau peduli. Setiap hari alam ini menjadi saksi dan berbicara kepada kita. Bahkan alam ini sentiasa menjadi saksi dan berbicara. Cuma kita yang tidak menyedari, apatah lagi untuk kita memahami. Hal ini hanya disedari oleh mereka yang mempelajari. Alam ini berbicara. Dia berbicara dengan bahasanya yang tersendiri. Bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang mempelajari dan mereka yang dipilih untuk memahami. Bahasa yang hanya dapat difahami akan tuntutan-tuntutannya oleh mereka yang melalui jalan ini. Dan jika dipandang sebelum alam, selepas alam dan di sebalik alam, makin jelas dan tidak ternafi pula lah lagi bahawa yang berbicara itu pada hakikatnya bukanlah alam yang tiada apa-apanya ini, melainkan dia sendiri, melainkan Allah sendiri. Dia sentiasa bersaksi, dia sentiasa berbicara kepada kamu, namun engkau yang tidak peduli. Sampainya hati, sombongnya diri. Ampunkan kami, ampunkan kami, ampunkan kami, wahai Allah yang maha mengasihani. Selesai ilmu alam, ringkas saja. Proses-proses yang kita lalui dalam tarbiyah kerohanian ini. Selamat datang, terima kasih kepada Tuan Munir Gold member, Tuan Munir. Rezeki kita dalam ilmu ketuhanan ini umumnya berbeza-beza. Proses perjalanan kita berbeza-beza. Ada orang yang perjalanan kerohanian dia itu lancar, macam bawa kereta lah. Cuaca baik, kereta pun kurang, kereta lain, tiada masalah-masalah luar jangka yang berlaku. Jadi perjalanan dia tu pun mudah je nampak. Ada orang yang macam itu. Ada orang yang perjalanan kerohanian dia tidak lancar. Ada cuaca buruk, kereta banyak, ada jam, ada masalah-masalah yang luar jangka, ada kerosakan dan sebagainya. Ada orang yang dia dapat memandu dengan selesa. Ada orang yang dia memandu tapi tidak dengan selesa. Ini proses perjalanan dalam kerohanian. Itu biasa. Dan pada peringkat kesudahannya pula. Tadi peringkat perjalanan. Ini peringkat kesudahan pula. Lain-lain nasib. Ada orang yang dia dalam perjalanan, sama ada perjalanan dia okey ke tak okey ke, tetapi di pertengahan jalan, dia secara sukarela dia akan keluar susur. Susur keluar. Sebelum sampai ke destinasi. Ya, atas alasan-alasan, atas sebab-sebab yang tersendirilah. Dah cantik, dah jalan-jalan, tiba-tiba keluar. Ada yang macam itu. Ada orang yang perjalanannya setakat tempat tertentu sahaja. Kerana dia dipaksa. Dipaksa dari sudut, dia kemalangan. Ataupun dia kematian. Ataupun dia mengalami kecederaan. Kenderaan dia rosak. Jadi dia setakat itu saja. Ada yang macam itu. Ada orang yang kesudahannya dia tersalah jalan. Silap masuk simpang. Di Lebuh Raya. Jadi ada dua jenis. Satu jenis dia dah silap simpang, dia terus tak patah balik dah. Dia tak mencari jalan pulang tu, dia dah hanyut terus. Satu lagi, dia tersilap dan dia cari jalan masuk balik. Untuk masuk ke highway balik. Ada orang yang dia memandu terlalu laju. Sampai kan terlibat dengan masalah, dah laju sangat. Kita jangan laju sangat. Ilmu kerohanian memang nak laju, tapi jangan laju sangat. Nanti dah laju sangat, dia akan terlibat dengan kemalangan, dia akan menakutkan orang lain yang memandu, kereta dia akan rosak, dia ditahan polis dan sebagainya. Ada pula yang pemandunya terlalu lambat sampai tak sampai-sampai, duk tersangkut. Duk tersangkut situ dah lambat gerak dia. Rugi juga. Ada yang pemandu dia bagus, lalu sampai ke tempat tujuan dengan baik, yakni dengan selamat, dengan selesa, tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Yang tu yang kita nak. Antara fitnah yang halus-halus
dalam ilmu yang halus-halus. Ilmu kerohanian ini termasuklah cerita tentang cinta Allah ni. Dia ni ilmu yang halus-halus. Jadi ilmu yang halus-halus ini, dia ada fitnah yang halus-halus, yang ramai orang tidak terperasan kena. Jadi bahaya. Sebab itu kita kena sangat berhati-hati. Antara fitnah yang halus-halus, ada individu atau perkumpulan yang menjadi ahlul dakwah, tukang dakwah. Bukannya ahlullah, ahli dakwah. Mereka ini jenis asyik dan hanyut dalam dakwaan-dakwaan yang hebat-hebat, yang mulia-mulia untuk diri mereka lah, yang dahsyat-dahsyat, yang tinggi-tinggi, yang rahsia-rahsia. Dia sibuk dengan urusan-urusan itu. Ini fitnah yang halus-halus. Padahal perjalanan kita nak menuju kepada Allah, mereka tersangkut di situ. Antara fitnah yang halus lagi, tidak zuhud. Hatinya gemar, terlalu gemar akan kemewahan-kemewahan dunia. Walaupun benda tu kadang-kadang tak ada pada dia, tapi ada pada hati dia. Ini fitnah yang halus-halus. Antara lainnya lagi, fitnah yang halus-halus menafikan syariat. Dah sampai satu peringkat, dia pakai hakikat sahaja. Dia tak boleh nak seimbang dengan syariat lagi dah. Maka mereka ini menolak solat, menafikan puasa, tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Fitnah yang halus lagi, mereka bermatlamatkan karomah. Itulah keutamaannya. Keutamaan nak mendapatkan Allah tadi dah jatuh nombor 2 atau nombor-nombor yang lain. Nak karomah itu pula yang atas, yang dominan. Yang ini pun bahaya, fitnah yang halus-halus. Dan lagi, antara fitnah yang halus-halus ialah apabila kita gagal menepis fitnah alam ghaib, khususnya alam jin lah. Fitnah alam itu. Biasanya kita takut dengan sihir-sihir yang dilakukan oleh manusia. Sihir manusia kita cukup takut. Kita mudah berburuk sangka dengan manusia kalau berkait dengan sihir oleh manusia. Tetapi kita terlupa bahawa segelintir golongan jin ini, mereka lebih kuat lagi melakukan sihir. Ini fitnah yang sangat halus. Tapi selalu kita bersangka baik. Sangka baik sebab datang tu dalam rupa yang sangat istimewa. Ini kita sangka baik. Padahal banyak sihir yang dia dah kenakan kat kita. Jadi kita berpada-pada. Ramai orang dia takut sihir yang dilakukan oleh manusia, tetapi dia kurang ambil kisah akan sihir-sihir yang dilakukan oleh golongan jin. Segelintir golongan jin. Jin-jin ni, jin-jin tertentu, mereka ni memang mahir dengan sihir-sihir ini. Contohnya, apabila kita disihir, kita akan melihat sesuatu tempat yang sebenarnya buruk, kotor dan menjijikkan, tapi kita nampak sebagai tempat yang indah, bersih dan menarik. Kita dah terkena sihir. Yang kedua, kadang-kadang kita ni disihir supaya ni kita ni sedap melihat, sedap mencium, sedap merasa makanan-makanan yang sebenarnya makanan-makanan itu kotor, jijik dan memang menggelikan kalau kita tahu sebenarnya. Ada juga sihir mereka, dia sihir mata kita supaya kita dapat melihat rupa sebahagian jin-jin yang sebenarnya buruk dan sangat teruk, tapi kita nampak sebagai kacak, hebat, jelita. Kita tersihir juga. Dan ada yang kita disihir supaya bau jin-jin tertentu yang asalnya sangat busuk, tapi kita cium sebagai bau yang wangi. Ini antara sihir-sihir yang dilakukan oleh kaum jin. Kita kena sangat berhati-hati. Dalam ilmu yang halus-halus sebegini, ada fitnah-fitnah yang halus-halus. Terpesona dengan fitnah-fitnah yang seni-seni, kata Al-Fadil Hafiz kita. Seterusnya, cerita tentang suhu cinta. Dalam kitab cinta kan, kita cerita tentang mahabbah, tentang cinta akan Allah. Cinta ni tak sama antara satu orang dengan satu orang. Dia ada suhu-suhu dia. Umumnya, semua orang berkongsi cinta, iaitu kita semua sama-sama mencinta akan Allah. Okay, itu beres. Tetapi suhu cinta kita ini berbeza-beza. Ada orang yang suhu cinta dia terang bercahaya, ada yang panas membara, ada yang suam-suam kuku, ada yang hampir-hampir nak terpadam, dan macam-macam suhu.
Ibaratnya bintang-bintang lah. Kita kait ilmu alam jugalah. Kan bintang-bintang ini dia ada pelbagai suhu dia, pelbagai kepanasan, kesejukan dia. Yang paling kuat itu ialah yang berwarna biru tua. Macam api ya, biru tua tu paling kuat. Kemudian kurang sikit yang biru muda. Kemudian yang berwarna putih. Kemudian yang berwarna kuning campur putih. Kemudian yang berwarna kuning. Kemudian yang berwarna jingga. Kemudian yang berwarna merah. Jadi suhu dia berbeza-beza. Suhu cinta ini dia berbeza kerana beberapa sebab. Antaranya berdasarkan sejauh mana seseorang itu dia mencintai dunia. Lagi banyak dia mencintai dunia, lagi kuranglah dia mencintai Allah. Jadi suhu dia pun malap. Suhu cinta dia. Lagi kurang dia mencintai dunia, lagi banyaklah dia mencintai akan Allah. Kerana dunia dan Allah ni tak boleh mendominasi dalam hati bersama-sama. Dia ibarat timur dan barat, kata Imam Ghazali, berlawan. Kita banyak bergerak ke barat, timur semakin kita tinggalkan. Kita banyak bergerak ke timur, barat semakin kita tinggalkan. Jadi macam itu. Yang kedua, suhu cinta ini dia berbeza kerana dia bergantung kepada sejauh mana seseorang itu mengenal akan Allah. Sesiapa yang lagi kuat, lagi tinggi makrifah dia, suhu cinta dia lagi kuat. Siapa yang kurang makrifah dia, suhu cinta dia pun kurang. Dan ada pula orang yang dia mengaku makrifah tapi tak ada cinta. Yang ini sangat pelik. Jika benar kita ini jenis yang mengenal dan mencintai Allah, sudah pastilah kita akan banyak ingat akan dia, zikrullah. Sama ada dengan berlafaz di mulut, di hati, dengan kedua-duanya, ataupun dengan tidak berlafaz pun. Tapi ingat akan Allah. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pastilah kita akan banyak berinteraksi dengan kitabnya, yakni Al-Quran. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pastilah kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai dia serta meniru sunnah-sunnah dia. Kita nak mencapai maqsidul aqsa, kena melalui Nabi Muhammad juga. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pastilah kita akan menambah amalan-amalan sunat kita sehari-hari. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pasti kita akan berakhlak dengan akhlak yang disukai oleh Allah. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pasti kita akan menyukai rumah-rumahnya, yakni masjid dan seumpamanya lah, dan majlis-majlis di dalamnya. Jika benar kita mengenal dan mencintai Allah, sudah tentu kita akan berusaha untuk fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik sahaja. Jika benar kita mencintai Allah, sudah pasti kita akan mencintai orang-orang yang Allah cinta, yakni para ulama. Jika benar kita mengenal dan mencintai Allah, nescaya kita akan berusaha untuk mempamerkan akhlak yang baik kepada seluruh alam. Jika benar kita mencintai Allah, sudah tentulah kita akan menyeru atau mengajak manusia yang lain kepada kecintaan kita itu, yakni Allah. Jika betul kita mencintai Allah, sudah tentulah kita akan berusaha untuk mengamalkan apa yang kita tahu dalam pelajaran cinta Allah ini. Inilah antara tanda-tanda seseorang itu sudah benar-benar mencintai Allah, sudah masuk ke alam sufi walaupun baru beberapa langkah. Jadi benarkah kita ini sufi? Nampaknya kuliah kita pun setakat ini sahaja dahulu. Kesimpulannya, dalam nak mencapai mahabbatullah, mahabbah cinta akan Allah ini, banyak rintangan, banyak dugaan, banyak pengorbanan. Jadi kita mestilah teguh untuk melalui segala cubaan-cubaan ini. Kita harap agar kita ni termasuklah dalam kalangan orang yang Allah iktiraf kita sebagai satu orang pencinta akan dia. Kita cinta akan dia, dia cinta akan kita, sampai kepada satu maqam yang ada hanya cinta Allah sahaja. Jadi sekadar itu saja. Ribuan terima kasih kepada semua orang. Tu ada yang terakhir itu Tuan Said kita, jika benar kita cintai Allah, ada tanda soal. Itu tanya, kena jawab sendiri tu.
Jadi adakah apa-apa persoalan? Tak ada. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Tahu dah memang tak ada soalan. Lega saya. Dia sekadar itu saja. Hingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.